عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Dan jika sekiranya penduduk di dalam sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kami akan bukakan keberkatan daripada langit dan bumi. Maka di kalangan mereka itu ada yang mendustakan akan ayat-ayat kami, lalu kami hancurkanlah mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Sadaqallahul azim. Yang sekasihi Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam, ahli Jatuhan Kuasa, para jamaah yang saya kasihi sekalian, para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala iaitulah menyatakan jika sekiranya penduduk di dalam sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah taala, nescaya Allah SWT akan bukakan keberkatan. Allah Subhanahu wa taala bukakan keberkatan. Para ulama menyatakan keberkatan daripada langit ialah turunnya air hujan. Turun air hujan sebagai nikmat, bukan sebagai bala. Ada kalanya air hujan turun dia jadi bala, iaitulah bumi tak mau telan, air sungai tak mau ambil, menyebabkan jadi banjir. Air hujan yang turun ke bumi ini sehingga kan maknanya memberikan nikmat kepada bumi, dan bumi pula mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan berbagai-bagai buah dan juga berbagai-bagai bijirin yang menjadi makanan kepada manusia. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegasnya berkenaan dengan iaitu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan daripada langit dan bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala juga yang mengeluarkan tumbuhan daripada bumi untuk menjadi nikmat makanan kepada semua manusia dan juga haiwan yang Allah SWT jadikan di atas muka bumi ini. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, taqwa adalah merupakan perkara yang utama yang menyebabkan manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika sekiranya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Taala anugerahkan kepada kamu, nescaya Allah SWT akan tambahkan nikmat. Yang ini nikmat Allah Taala bagi, rezeki itu berkat. Kita makan, dia tak jadi penyakit, dia menyihatkan tubuh badan, dia membekalkan tenaga untuk kita berusaha dan juga untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya rezeki itu tak berkat, makan jadi penyakit. Macam-macam lah ni kita penyakit tak? 3 serangkai penyakit yang macam-macam. Punca daripada makan lah. Punca penyakit ni main daripada perut. Segala macam kita makan di bulan puasa ni, tak cukup dengan kita buka puasa dengan more nu, satgi after more pula ada lagi tengah malam.
Kita nak bertadarus Quran pun tak dan jugalah. Orang heret kita nak pergi makan kerang bakar tu. Dengan main-main. Waktu macam mana tak main penyakit? Macam mana orang kata bulan puasa naik badan ni? Patutnya bulan puasa susut. Tapi bulan puasa ni kata nampak aku duduk bengkak. Pasal apa ni? Mana tak bengkak? Malam duduk tala je. Saya balik malam, saya singgah dekat Noh. Teringin nak makan sup. Sup mamak tu, singgah tu dia manusia. Makan kasi kandak, balas dendamnya, siang tak boleh, malam pula. Punca penyakit ni main daripada perut. Kita makan. Oleh kerana apa? Rezeki itu tidak berkat. Menjadi penyakit sepatutnya menguatkan kita, memberikan tenaga kepada kita. Sebab itulah maknanya kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan walil muttaqina mafaza, bagi orang yang bertakwa itu ada kejayaannya. Kerana orang bertakwa inilah yang boleh makna menguruskan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Boleh mengurus diri dia, boleh mengurus masyarakat dia, boleh mengurus negara ini supaya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala menyeru kepada kita supaya bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kamu kepada keampunan Tuhanmu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin, dan juga bersegeralah kepada jannah, kepada syurga yang disediakan oleh Allah SWT seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan kepada orang yang bertakwa. Allah Ta'ala sebut maknanya orang yang bertakwa. Puasa apa sama juga, Allah Ta'ala sebut kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun, diperwajibkan ke atas kamu berpuasa. Apa tujuan dia? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kerana takwa ini adalah merupakan satu sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa. Bukan mulia di sisi Allah Ta'ala orang yang banyak harta. Ada. Bukan yang mulia kerana orang ada pangkat, keturunan yang baik. Tetapi yang menjadi mulia ialah orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan seorang hambanya yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni, dia duduk di kalangan masyarakat dia, orang hina dia. Kerana miskin dia. Kerana dia ni penyakit sopak dia, dengan tak elok dia. Dia menjadi penggembala kambing. Dan dia berkhidmat kepada ibu dia yang buta. Berkhidmat dengan mak dia, orang tak kenal dia. Sehinggalah dia memeluk Islam. Dan ibu dia beritahu, dia kata ayah hang pun dia kata menjadi pengikut Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kalau dulu tu dia kata sesuai lah, dia kata hang memeluk Islam. Dia kata mak macam mana? Mak pun dah masuk Islam juga. Masuk Islam. Tu apa nak? Kemudiannya dia bersungguh-sungguh mencintai Allah Ta'ala dan mencintai Rasul, sampai kepada dia saat dia kerinduan dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia minta izin kepada mak dia untuk musafir pergi ke Madinah dengan tujuan untuk menziarahi dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya apabila dia sampai bagi salam, keluarnya itulah Sayyidatina Aisyah kata, Rasulullah nu dia pi perang nu tak balik lagi. Hang tunggu sat kalau nak jumpa. Dia kata kirim salam lah dekat Rasulullah. Dia kata saya terpaksa kena balik ke Yaman kerana ada ibu yang tua, dia kata, yang perlu untuk saya uruskan. Dia balik dalam keadaan hati yang begitu berat kerana tak dapat bertemu dengan Nabi SAW. Pulangnya Nabi SAW daripada peperangan, Nabi panggil sahabat dia.
Nabi panggil Sayyidina Abu Bakar, Nabi panggil Sayyidina Umar, Nabi panggil Sayyidina Ali. Sahabat-sahabatnya berhimpun dan Rasulullah katakan, wahai, dia kata, sahabatku, dia kata ada seseorang daripada Yaman yang nama dia Uwais. Nanti jika sekiranya kamu bertemu dengan dia, aku wasiatkan kepada kamu supaya kamu minta, suruh dia berdoa kepada kamu supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kamu. Sahabat terkejut, siapa dia ni Uwais ni sampai begitu sekali, sampai Rasulullah wasiat suruh berjumpa dengan dia, suruh minta doa kepada dia. Rasulullah kata dia nanti dia ada penyakit sopak, kemudiannya nanti dia akan disembuhkan dari penyakit sopak, tinggal satu saja sebesar duit siling parut dia ni. Mintalah doa kepada dia, kerana dia adalah iaitulah orang yang terkenal di langit, terkenal dari kalangan penduduk langit. Mintalah supaya dia berdoa dan Allah SWT mengampunkan dosa kamu. Itu dia. Rasulullah kata sebaik-baik di kalangan tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Sampai Rasulullah kata begitu. Sebab apa? Sebab Uwais ni dia tak jumpa Rasulullah, dia tak sempat jumpa Rasulullah. Kalau dia jumpa Rasulullah, dia jadi sahabat. Nak jadi sahabat ni kena berjumpa, bertemu mata dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, maka dipanggil sahabat. Oleh kerana Uwais tak dapat bertemu Rasulullah, dia tak jadi sahabat. Dia hanyalah menjadi tabi'in. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik tabi'in ataupun ketua tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Tengok dia orang yang bukan ada kedudukan, tapi bila Allah SWT mengangkat hamba dia, orang yang bertakwa kepada dia, menjadi orang yang terkenal di langit, sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW, maknanya di kalangan kita ni bukan orang yang pangkat ada ni, bukan orang yang pangkat ni menjadi mulia di sisi Allah SWT. Orang yang bertakwa kepada Allah SWT, biarpun dia orang biasa, hamba biasa, tak terkenal di kalangan kita, tetapi dia bertakwa kepada Allah SWT, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah SWT. Maka dengan sebab itulah Islam mengajar kepada kita supaya kita mengamalkan seluruh ajarannya, kita memperjuangkan seluruh ajarannya. Kerana apa? Kerana untuk nak melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini punca daripada jadi huru hara daripada kita ni, punca tak ada takwa. Puasa ni nak mengajar kita takwa, kerana puasa ni ada undang-undang, ada peraturan-peraturan. Start daripada terbit fajar sehingga jatuh matahari, dia ada undang-undang dia. Jangan buat perkara yang membatalkan puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat perkara yang membatalkan puasa. Maka undang-undang dia begitu. Maka kita dilatih dengan undang-undang. Undang-undang tu lah dikatakan agama. Khitabullah muta'alliqun bi af'alil mukallafin, iaitulah undang-undang yang terkena kepada perbuatan mukallaf, itulah dikatakan agama. Hari ini kalau orang terjemah agama Islam dengan makna religion, tak tepat. Religion tak tepat. Sebab religion ni ada 4 perkara saja. Dia ada ibadat, rumah ibadat, dia ada perkahwinan dan kematian. 4 perkara sahaja yang dikatakan religion, yang dikatakan agama di sisi sekular. Tetapi Islam adalah ad-din. Inna ad-dina indallah al-Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah Ta'ala ialah Islam. Kita dah sebut dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadatku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan juga matiku, lillah, ialah bagi Allah Ta'ala. Itu yang kata agama. Bukan sembahyang puasa saja, bukan ibadat saja, tetapi termasuk dalam urusan kehidupan kita. Start daripada kita makin tidur dan kita tidur semula, apa yang kita buat semuanya ada kaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerusi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada kaitannya dengan kematian kita. Selepas daripada kematian kita ada apa? Kita dipertanggungjawab dalam hidup ini selepas daripada kematian kita.
Sebab itulah Allah Ta'ala sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan hal keadaan kamu seorang muslim, seorang yang menyerah diri kepada Allah SWT. Kita diajar dalam kita menuju kematian tu kita hidup. Ya. Mati itu pasti. Mati itu adalah pasti. Hidup itu insya-Allah. Mesti itu adalah pasti. Kita semua akan mati. Tiap-tiap yang hidup pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup pasti akan merasai mati. Semua orang yang pak kita, tok nek kita, orang dulu kita semua tak ada dah. Semua mati belaka dah. Kita pun akan menuruti juga. Jejak langkah mereka, kita pun akan mati juga. Maka sebelum daripada kita mati, disuruh kita hidup mulia. Aish kariman. Hidup mulia. Hidup mulia ni, hidup bersyariat ni yang kita perjuang ni. Kita nak tegakkan ini ialah hidup mulia ni. Hidup mulia ialah hidup bersyariat. Seperti mana yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punca hari ini manusia jadi melewing kerana manusia lari daripada syariat Allah SWT. Manusia lari daripada panduan beragama Allah SWT. Mari dalam bab dalam bab undang-undang, tak mau turut ke Allah. Depa lawan, depa kata cukup dah. Undang-undang ni pun dah cukup dah. Maqasid tanpa syariah. Kita maqasid kena dengan syariah. Maqasid syariah. Maqasid mesti syariah. Untuk menjaga nyawa. Man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang membunuh maka hendak dia bunuh balas balik. Kan? Orang yang mencuri, apabila sabit dengan kesalahan, maka lah dipotong tangan dia. Dia kata ada semua tu dalam tu. Kita nak tanya syarat-syarat hakim dulu ke mana dalam Islam? Syarat-syarat pendakwaan dalam Islam. Kaedah-kaedah yang digunakan iaitu untuk menjatuhkan hukuman, adakah sama mahkamah sivil dengan mahkamah syariah? Tidak sama. Kenapa mereka mengatakan hukum di mahkamah sivil lebih tinggi daripada mahkamah syariah? Tak payah dah ada kita nak gubal undang-undang syariah. Kerana mereka, kepala otak mereka tidak tahu berkenaan dengan syariah Allah Subhanahu wa taala, tujuan dia. Maqasid mereka maqasid tanpa syariah. Nak jaga nyawa, hukum ada dah. Nak jaga orang mencuri ke penjara, hukum ada dah. Kan? Nak jaga supaya jangan zina dengan apa ni ada dah. Tapi kalau zina suka sama suka tak boleh, tak apa. Suka sama suka tak apa. Kita tak boleh suka sama suka, tak boleh. Islam tak membenarkan. Kan? Sebab Islam nak jaga supaya jangan berlaku, pertama pencerobohan hak, yang kedua melakukan kepasadatan. Fasad menyebabkan jadi orang lain juga akan menjadi rosak. Sebab itu ada undang-undang Islam ni bersifat sadduz zari'ah. Sadduz zara'i' muqaddamun ala jalbil masalih. Menutup pintu kerosakan lebih utama daripada mencari maslahat. Dah mengandung dah, baru nak buat sekolah mengandung. Oi, duk pergi makan depa pula. Berapa banyak peruntukan pula yang kita kena keluar untuk dah bela depa ni. Sekat dia siap melalui undang-undang ni menyebabkan orang tak buat, orang tak berzina, maka selamat seluruh masyarakat, selamat zuriat, selamat turunan kita. Ini yang tak difahami oleh golongan-golongan sekular, oleh golongan-golongan yang bencikan kepada agama. Sebab itulah kita lihat bagaimana serangan-serangan untuk membunuh karakter ulama' ini, kerana ulama' lah yang mempertahankan syariah. Macam-macam dibuat. Tak payah bagi tauliah ke orang yang ni sikit. Tak tahu. Orang tak mau turun tujuan dia. Ulama' yang duk bagi sedang orang ni, ulama' yang duduk ni. Bunuh ulama' dulu, jangan bagi dia. Jangan bagi dia mengajak, jangan bagi tauliah, jangan bagi dia boleh masuk dalam sini. Tambah-tambah pula ahli politik. Lagi tak boleh. Ni mujuk tuan-tuan boleh terima saya. Saya tak boleh mengajak dah. Saya punya tauliah saya cek tak ada dah senarai tu. Amboi, baru menang sangat dia berbuang dah. Tak ada dah senarai. Tak sini tak apalah, dia lama. Ni saya ni baru. Cek tu hilang dah daripada senarai tu. Saya dapat tauliah dulu lama tu, zaman tu asal tu. Kan? Tu dia sampai teratur. Padahal zaman moden ni
tangkap ni. Tapi kalau saya cakap salah, ada bahan bukti, boleh dakwa. Tak mana saya buat silap, dakwa atas kesalahan saya buat. Zaman moden ni kan, apa masalah dah. Orang buat silap dakwa lah. Yang ni terus dia tak ada dah. Dia ada cop dah, maknanya orang begini memang salah dah. Dia tak bagi peluang dah. Dan kita lihat Allah Ta'ala ni sekarang ni nampak tanda-tanda yang tak baik yang berlaku. Allah Ta'ala telah tunjukkan pengajaran kepada negeri Sabah. Laqad kana lisaba'in maskanatun ayah jannatani an yaminin wa shimalin. Kulu min rizqi kulu min rizqi rabbi washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda pada negeri Sabah itu. Allah Ta'ala turunkan banyak pengajaran, tanda-tanda dia, kebesaran dia. Allah Ta'ala kurniakan 2 kebun kepada negeri Sabah ni. Bila mereka beriman, bila Balqis beriman kepada Allah Ta'ala bersama dengan Sulaiman, masuk Islam, rakyat dia masuk Islam. Negeri itu punya aman lah, makmur, sehingga kan orang yang bawa bakui buah tepi bawah dia, bawah pokok tu, buah jatuh masuk dalam bakui terus. Tak payah ada kutik lah, peruk masuk kan. Serigala boleh kawan dengan kambing. Orang berjalan dengan daripada Hadramaut nak pergi ke Palestin, tak ada apa, aman. Perempuan-perempuan boleh keluar sendirian, aman. Tetapi apabila kematian Nabi Sulaiman, kematian Balqis, semua tu mereka kufur kepada Allah, fa'akhadna, kemudian Allah Taala datangkan angin, Allah Taala datangkan ribut sehingga kan empangan Ma'arik terpecah. Ya. Dan juga kebun-kebun tu musnah, hanya tinggallah kebun-kebun yang tak ada buah, dan juga kebun-kebun yang berbuah pahit, dan juga pohon sidir yang tinggal. Sebab tu Yaman terkenal dengan dia itulah madu sidir. Tinggal sidir. Baru ni saya pergi dalam misi kemanusiaan. Saya puasa awal sehari pada tuan-tuan. Hari ni berapa? 21 saya 22 dah. Puasa awal pergi sana Yaman, puasa awal. Tapi dalam misi kemanusiaan, ya. Allahu Akbar, kesian tengok pelarian 10 juta tuan-tuan, pelarian lari daripada Sana'a pergi duduk ke Ma'rib, tapi bantu. Yaman ni Tok Guru suruh pergi. Tok Guru kata kerana apa? Kerana Yaman ni ada jasa kepada kita. Kita masuk Islam melalui ulama Yaman yang datang tadi, yang mengislamkan kita, dan juga yang dakwah menyampaikan ajaran, sehingga kan maknanya Islam dapat masuk ke Nusantara ni. Sebab tu Tok Guru tak bagi tinggal Yaman. Allah, bila kita pergi tengok, ya Allah, lari. Dia pun tak duduk dalam kemah tak duduk. Kemah ni orang kena pupuk dengan angin habis. Tu buat kerajaan dia bagilah juga bata-bata, buatlah kepung besar rumah tak ada torak apa, duduk dalam tu. Allah, kesian. Sebab tu para hadirat ini kesilan sambil saya tu, saya datang juga, saya duduk petik juga derma untuk Yaman ni. Nanti kalau boleh tuan-tuan nak bagi. Dan juga boleh derma kepada PAS Relief, tulis mana dalam tu Yaman. Dia ada Palestin, ada apa, tulis Yaman untuk kita bagi sebagai tanda kita teringat nikmat yang Allah Ta'ala bagi, nikmat Islam masuk kepada kita. Saya nak cerita, saya tengok tu habis, orang kata apa, rosak kebun yang ni, habis jadi tandus. Istana Balqis, saya lalu tempat, saya tengok juga, alhamdulillah. Yang Nabi Sulaiman suruh angkat tu tinggal 5 batang tiang, tak terangkat, tinggal 5 batang tiang cecok tu. Pak lain tu terangkat habis pergi ke Palestin tu, kan. Tinggallah tempat dia menyembah matahari tu, ada lubang-lubang tu. Kami pergi tengoklah, pagar tak boleh masuk, tengok kat luar, tengok Allah, tanda kebesaran Allah SWT. Tapi nak ceritanya, daripada iaitulah negeri yang aman, damai, yang mendapat keberkatan tu, Allah Ta'ala musnah. Ni tuan-tuan tahu tak kita ni? Kita duk megah selama ni, kita dapat satu relung padi 3.5 tan sehingga 5 tan. Lah ni merosot tinggal bawah daripada 2 tan. Orang yang buat bendang kalau tak dapat 2.3 tan, tak balik modal, rugi lah. Tahun ni pakai rugi belakang. Tak dapat 2 tan, tak mencecah 2 tan pun. 1.8 tan, 1.5 tan, 1.7 tan, tak sampai 2 tan. Pakai rugi belakang.
Kalau Allah Ta'ala yang menurunkan hujan, Allah Ta'ala yang mengeluarkan padi dan sebagainya. Kalau Allah Ta'ala nak tarik balik nikmat ni, habis kita. Duduk tak duduk, kita pergi tambak laut. Tempat tu Allah Ta'ala bagi datang macam-macam hasil laut, tiba-tiba kita pergi musnahkan dia. Alamat kita cari pasal lah jawab dia. Kemakmuran yang Allah Ta'ala bagi ni, ini macam-macam. Sebab itulah kita bimbang. Kalau sekiranya manusia sudah lupa kepada Tuhan, meninggalkan ajaran Tuhan, mengenepikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Al-Quran ini, maka kita akan diazab oleh Allah Ta'ala seperti mana umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum daripada azab di hari akhirat nanti. Sebab itulah maknanya penduduk, kita kena isi program-program yang boleh, orang kata apa, menjadikan seorang itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjadikan masyarakat kita bertakwa kepada Allah SWT. Program-program ni adalah pembangunan insan mesti kita buat. Hari ini pembangunan kebendaan, ya, pembangunan insan tak ada. Mengaji-mengaji ni pembangunan insan lah. Sepatutnya kena disokong, kena diberikan perhatian. Hari ini program-program pembangunan insan tu yang diruntuhkan. Orang buat subuh seramai Jumaat, mereka tak puas hati, mereka rasa dengki, kan? Mereka rasa dengki, padahal benda baik sepatutnya disokong, rasa dengki, kan? Rasa terancam, rasa tergugat. Apa pasal ni sampai tak rasa tergugat ni? Kita buat benda baik, kita nak impunkan pemuda-pemuda supaya mai datang ke masjid surau ni. Tiba-tiba bila pemuda mai dah, rasa tergugat pula, rasa terancam pula. Ni apa punya fikiran ni? Apa punya berfikir cara apa ni? Hari ni pembangunan kebendaan kita pun tak larang hambat dah pembangunan kebendaan. Bila pembangunan main tempat kita, kita tak boleh nak beli, kita terpaksa lari dari tempat kita. Akhir kali orang lain yang mengambil alih tempat tu. Sebab itulah kita kena sedar, kita kena kembali kepada agama Allah SWT. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala anna ruhal Islam dairah faduru ma'al Islam haisudar. Roda Islam tiasa berputar. Ada ketika senang, ada ketika susah. Ada ketika menang, ada ketika kalah. Ada ketika berkuasa, ada ketika tak berkuasa. Ada ketika baik, ada ketika buruknya. Maka maknanya lalulah, berputarlah bersama dengan Islam, kata Rasulullah, hai sudar, di mana saja kedudukan dia. Iaitulah istiqamah kita dengan Islam, berpegang kita dengan Islam di mana sahaja kedudukan dia. Mudah-mudahan kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan kita semua keluar daripada Ramadan ini akan beroleh takwa daripada Allah SWT yang menjadi, iaitulah matlamat ataupun ia adalah merupakan kesan langsung daripada ibadah puasa yang kita laksanakan. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah SWT ambil semuanya, dan yang buruk itu tinggalkan, dan dia daripada kelemahan yang ada kepada saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.